Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okay, hari ni saya buat satu lagi video. Kalau video sebelum ni, video sebelum ni je boleh tengok kat atas ni. Saya ada buat video tentang yang background gelap kan. Video cuma masalah dia tentang sini dua support sama baris, SOP guna SSR, macam mana nak entry apa semua. The only thing problem dengan ni lah background dia gelap. Bila background gelap kita sebenarnya tak nampak. Tapi kenapa saya buat background gelap? Sebab ini adalah orang cakap standard template untuk CSR 100. Tapi bila kita dah start gabungkan dengan SND, kita nak dia jadi warna putih guna SND template, SND Masterclass template. But before that kita kena tukar semua balik warna putih supaya kita lebih jelas. Tetapi SOP dia tetap sama, standard operating procedure tetap sama. Di mana kalau you nak entry dekat sini, you kena cari nombor 1 ada significant, 2 support yang sama baris. This is rule number 1 and this is very important. Kalau you tak jumpa 2 support yang sama baris, consider SOP ni agak risiko you nak entry. Okey, nombor 2 dia dalam keadaan 50% breakout. And nombor 3 tengah-tengah tempat breakout tu jumpa drop, base drop ataupun king. Kalau saya lukis dekat pen, it is something like this. Let's suppose katakanlah price turun ke bawah and then naik atas membuat support 1. Saya markingkan sebagai S1 and then price turun bawah lagi naik atas, dia membuat S2 dan S1 dengan S2 ni dia sama baris. Bila dia ada sama baris maka automatic dia jadi significant support. So tempat-tempat ni lah kita nak tengok. And then dekat sini price turun bawah and then the breakout. Kalau dalam supply and demand ini panggil drop, base drop, which is kita akan belajar ni lah. So price turun bawah dia drop, dekat sini dia buat base, dekat sini dia buat base and then dia drop. So dekat mana kita nak entry biasanya? Sebab kita dah tahu sini kemungkinan akan berlaku SBR, support become resistance. Di sini ada support, sini ada breakout dan di sini nanti bila price retest kemungkinan dia akan jadi resistance. So kita nak entry sell dekat sini. Okey. So apa kita buat lah, kita kena tengok dekat mana base tersebut. Biasanya price kalau you tengok betul-betul, biasanya dekat area support yang sama baris ni dia akan ada satu cocok bawah tau. Dia ada shadow cocok bawah, lepas tu shadow cocok atas, lepas tu dia terjun. So cocok bawah, cocok atas inilah yang dipanggil king. Cocok bawah, cocok atas kita panggil king. Tetapi king ni jangan main-main, dia mesti break, wajib, saya tulis dia wajib break significant support. Okey, wajib break significant support di mana ianya adalah sama baris. Sama baris ni saya tulis huruf besar supaya korang faham lah, ataupun korang ambil nota besar-besar. Wajib sama baris, sama baris. Maksudnya ada 2 support sama baris. Sebelah kanan ni dia ada cocok bawah, lepas tu dia cocok atas and then dia terjun. So dekat mana kita nak entry? So kita markingkan, ambil satu kotak. Kita akan cari supply zone dekat sini. Supply zone yang dekat sini. Supply zone saya tulis sebagai SZ ataupun saya tulis lah supply zone. Dekat sinilah kita akan markingkan zone king kita. Ini dipanggil king. And then nanti bila price datang balik, kita akan sell dekat supply zone tersebut mengikut hukum supply and demand, di mana sell at supply zone. Okey, dalam supply zone nanti time frame kecil cari dekat sini, you akan jumpa juga SSR king ataupun you akan jumpa juga support, benda yang sama macam you akan jumpa support, lepas tu ada drop, base drop. Dekat situ insyaAllah you boleh entry, dapat zero float. So total setup ini dipanggil SSR king, di mana significant support campur dengan drop, base drop. So dia jadi SSR king. So saya marking sini SSR king is equal significant support campur drop, base drop, wajib sama baris. Wajib sama baris. Maksudnya significant support yang di mana ada dua support sama baris campur dengan drop, base drop, wajib sama. This is very important, wajib. Barulah you dapat entry yang sharp ataupun entry yang tepat. So kalau saya tengok kepada chart, kita buka pada chart, kita ada Euro AUD H1. Betul, kita dah marking kat sini ada support. So kita tukar template SND. Saya dah save. Siapa yang nak template SND, you boleh tengok dekat atas ni macam mana nak tukar kepada template SND. So dekat mana tadi kita punya marking H1 tadi kan. So apa kita buat, this is Euro AUD H1, macam mana kita nak entry. So the first thing, bila you tengok saja chart, ni yang dah jalan lah. So apa you buat, you ambil satu horizontal line, cari di manakah support yang sama baris. So dekat sini nampak lebih kurang sama baris.
Sama baris ni maksudnya dia taklah zero float macam betul-betul ngam-ngam sama baris, tapi dia something like 5 pip, 10 pip, depend. Jangan sampai terlebih sangat 20 pip, 30 pip. So dia tak consider sebagai sama baris. So saya marking ni sebagai S1. This is your S1. Saya marking dia warna biru lah, S1. Ok, tulisan kita tukar warna pakai Arial Black supaya gelap sikit, supaya nampak sikit, supaya tebal sikit So dekat sini ada S2. Ok, S2. Ok, now SOP nombor 1 dah settle. Ada support sama baris. This is your SOP support. 2 support sama baris. And then apa you buat ialah you tengok sebelah kanan. Ni saya besarkan sikit. Tempat price breakout. Di sini price breakout cakap dia turun dan you perhatikan daripada atas sampai bawah tempat breakout lebih kurang dalam 50%. Maksudnya daripada high sini sampai low sini tempat breakout tu 50%. Very nice. So apa kita buat? Kita kena cari king. Kita kena cari king dekat kawasan sini sebab kita nak entry betul-betul dekat sini lah. Kita nak entry sell dekat sini. Ok, ni saya tukar color dia. Saya tukar warna biru. Ok, kita nak entry sell dekat sini. Tapi dekat mana kita nak entry pucuk? So apa you buat? Tempat sini you perhatikan dekat sini price drop, dan then dia buat base, dia buat drop lagi. So base ni agak besar. So apa you buat ialah you tukar time frame kecil, cari di manakah supply zone. Di manakah supply zone adalah tu. Ok, kalau you tengok kat sini, sini kita ada supply zone. Kita ambil yang dekat sini. This is your supply zone. Ok, this is your supply zone. This is dah cukup orang cakap untuk mencari tempat entry. Sebab bila price datang balik nanti, hukum dia, bila price datang balik, dia dah break, dia patah balik dan kita akan sell. So you adjust you punya horizontal line ni, letak dekat supply zone. So kalau you nak entry sharp lagi, apa you buat? You boleh kecilkan time frame dekat sini. Kita kena tengok. Ini dipanggil top down analysis. Top down analysis, kita nak tengok entry sharp. So supaya kita tak floating banyak. So dekat Irau M15 you boleh kecilkan lagi you punya supply zone. You naikkan atas lagi sampai sini. You dah dapat cantik. Kalau nak cantik lagi, tukar lagi time frame M5. Time frame M5 you tengok, you akan jumpa pattern yang sama. Saya kecilkan sekejap, and then saya besarkan dekat sini. You akan jumpa pattern yang sama SSR King. Ok, you nampak dekat sini. Saya buka lagi. Ok, di sini kita ada support. You imagine this is ada support. Yang ni cucuk bawah. So yang ni yang cucuk atas ni. Very small. Inilah tempat you nak entry. Ni kecil je dari shadow atas ni. Okay. Dan you tengok price trigger kat mana? Exactly dekat sini. You boleh sell kat sini. So supply zone orang cakap memang very sharp guna SSR King. Okay. So dekat Euro USD sama juga, kita tukar template. Let's suppose kita tukar template S&D Masterclass H1. Dekat mana kita marking itu tadi? Okay, dekat sini ada dua support sama baris, exactly sama baris. And then dia cucuk bawah. Nampak ni yang saya cakap, dia cucuk bawah, dia naik atas, dia cucuk atas, lepas tu dia terjun. So marking kan supply zone dekat sini. So inilah tempat entry sell dia, zone sell. So, saya marking sebagai supply zone. Lepas tu bila price datang balik, you boleh entry sell menggunakan konsep SBR, RBI, support become resistant, dan sebelah kanan ada supply zone. Tapi kalau you nak entry sharp, kita tukar time frame kecil. Apa ada kat sini? Tukar kepada M30, kita tengok apa ada. Ok, you ada supply zone, you boleh kecilkan lagi you punya supply zone sampai atas di M30. Di M15 you boleh kecilkan lagi supply zone you dekat atas, something like this. Ok, this is M15. Kalau you tukar pada M5 lagi, you akan jumpa lagi cantik, lagi sharp. You akan jumpa support. Benda yang sama, you akan jumpa support. Lepas tu dia cucuk bawah, dia cucuk atas. This is your area entry untuk you dapat entry sharp. Kalau you tak percaya, you tengok sebelah kanan kejap lagi, price trigger. Bila price datang kat situ, dia nak PO. You nampak floating berapa pip? 0.5 pip. Tak sampai 1 pip. Kat situ you boleh dapat entry sharp. So kena ulang bang, cari supply zone, mana supply zone. Dalam supply zone tukar lagi. So kalau you pergi tempat-tempat lain pun sama juga.
Kalau untuk buy template saya tukar SND Masterclass. Untuk buy dia ada dua resistance sama baris. This is your resistance. This is GJ H1. Okay, this is your mana tadi? Supply zone A ni. You ada dua resistance sama baris. Dia ada dua resistance sama baris. Lepas tu dekat sini ada rally base rally. Ini ada you punya demand zone. So you marking kan you punya demand zone dekat shadow. Ini dipanggil king. You punya demand zone. So you dapat trigger kecil saja. Okey, tapi kalau nak lagi sharp, tukar dekat M30. Tengok dekat mana demand zone sebenar. Demand zone okey dekat sini betul cantik. Dekat M15. Okey, nanti kita akan belajar lebih detail. Dekat M15 pun sama juga, dia ada shadow saja. Dekat M5 tukar pada M5. Apa jadi pada M5? Okey. Mana dia? Kata flip kecilkan sikit. Mana dia hilang? Okey. Dekat time frame M5 baru you jumpa demand zone. This is your demand zone. Rally base rally. So this is tempat you nak entry. This is your demand zone. You ada resistance and then you ada king. Ini untuk setup buy This is demand zone. So kalau tengok balik dia trigger kat pada sini. Berapa pip float. Memang very nice. Untuk gold pun sama juga. You ada king dekat sini. Gold kat mana itu saya marking. Kat kawasan sini. This kawasan, this area let's suppose. Okay, saya tukar pada template SND Masterclass. Tukar pada H4. Yang masa dia trigger kat sini, you ada dua support sama baris dekat this area. Siap, dekat H1 tu. You ada support sama baris dekat sini. Ni. Ni support sama baris. Dia break bawah, nampak ni candlestick. Dia break bawah, dia naik atas. Lepas tu dia turun bawah. So this area tempat you nak cari sell. Ini adalah king zone. Okay, ada supply zone. So you tukar kepada time frame kecil M30. Tukar kepada M30, you ada key ada. So tukar lagi M15. And finally you jumpa you punya supply zone kat sini. Ini ada bearish engulfing, ada apa semua. Which is good lah. Okay, which is very good. This is a good place lah. You nak EO letak entry kat situ. So price trigger dan dia tak boleh naik ke atas. So risk sangat cantik lah kat sini. So daripada sini dalam 33 pip and pergi low sampai dalam 425 pip, quite a lot. GBP New Zealand sama juga. Saya tukar kepada template SND Masterclass. H4 tadi kat mana tadi? Ok, dekat sini kita ada dua support sama baris. Ok, tukar dekat sini. Is it here? Ok, GBP New Zealand kat sini. Ini time frame besar. So bila time frame besar, you kena cari orang cakap yang lebih kena kecilkan. Sebab kalau you nak entry betul-betul dekat support ni, you akan floating banyak bang. You akan floating banyak dan stop loss you akan jadi besar. 81 pip stop loss. So bahaya. So kena betul-betul sharp. Sini you bukan ada satu, you bukan ada dua, you ada 1, 2, 3 support sama baris. Lagi bagus. Lagi bagus. You ada 3 support sama baris. Lagi dia jadi significant support. And then you perhatikan dekat sini, apa price buat adalah dia pergi ke bawah, dia cocok bawah, dia naik atas, lepas tu terjun. Kalau saya lukis balik, dia macam ni, macam yang kita punya buat SOP tadi. Benda yang sama, dia buat support sama baris. Ini saya tebalkan sikit lah. Okay. Lepas tu dia buat, ini dipanggil king bang, king SSR king. Maksudnya salah satu favorite lah, tapi wajib bang, wajib mesti ada significant support, mesti ada 2 support ataupun 3 support sama baris. Dekat sini dia break ke bawah. Let's suppose dia break, dia mantul lah sikit kadang-kadang dia buat 3, dia buat 4. Tapi yang penting konsep dia break bawah sikit daripada zone ni line kita ni. This is your key level, SSR, significant support resistance. Okay, and then dekat line tersebut this is SSR. Dekat line tersebut price cocok bawah, dia cocok bawah, lepas tu dia naik atas, and then dia terjun. So apa kita nak buat ialah kita cari yang atas ni, zone supply zone yang dekat atas. In this case you ada support. Yang ini dia cocok bawah, dia turun bawah, lepas tu dia naik atas, lepas tu dia terjun ke bawah. So you kena cari supply zone
daripada sini sampai sini you markingkan kotak. Tapi zone ni besar bang, zone ni besar sebab ni time frame H4. So apa kita buat? Tukar time frame kecil, tukar H1. Dekat zone tu kita kecilkan lagi, kita kecilkan lagi. Cari mana supply zone, ataupun you akan jumpa pattern yang sama. You akan jumpa S support, and this one you akan, orang cakap, kena practice a lot lah. Kena practice a lot, backtest. Nanti you akan nampak. You tengok, kalau you I marking kat sini, you ada supply zone kat sini. This is your SSR, support. Lepas tu you betulkan you punya horizontal line, cari dekat mana zone tu, kat sini lah you dapat. Dan the trigger kat sini, 0 foot. So this is, orang cakap, memang best. But konsep yang sama, always konsep yang sama. Support. Lepas tu ada king ni dia cocok bawah, dia drop base drop, dia cocok bawah, dia cocok atas, dia terjun. Cari supply zone yang dekat atas. New Zealand pun semua sama, konsep yang sama. So kalau you boleh pusing-pusing dalam ni, you boleh compound kan you punya account. The only thing is macam mana you nak, orang cakap, nak tunggu setup. Nak tunggu setup tu yang susah. Nak entry senang, nak tunggu setup yang susah. Sini ada 2 support sama baris. Nak tunggu setup tu yang menjadi masalah bila setup ni nak datang. Tapi biasanya dalam seminggu ataupun 2 minggu dia akan ada 2 ataupun 3 setup. So nampak sini 2 support. Sini dia cocok bawah, dia cocok turun bawah. Lepas tu dia naik atas, dia cocok atas. Lepas tu dia terjun. So cari supply zone ke atas. Supply zone ni ni H1 saya pakai shadow saja. So kalau tukar time frame kecil, you cari supply zone dekat sini lah, shadow. Biasa saya pakai shadow pun dah okey lah. Once you dah biasa tentang apa itu supply zone, you dah tahu dah dekat mana you nak entry. Okay, so quite nice. UJ daily pun sama, konsep yang sama. Saya tukar template sini masterclass dekat yang dekat sini tu tadi. A lot, memang dia terjun kau-kau. Ni ada support. Saya marking dengan anak panah. Lepas tu ada the drop. So sini drop, base drop ni adalah supply zone. Sini you tukar kepada H4, you akan jumpa supply zone yang dekat sini. Yes, exactly, you akan jumpa supply zone kat sini. This is your supply zone. So tempat-tempat ni lah kita nak cari entry. Okay, so the trigger, nampak tak? The trigger 0 float lagi. Nampak? Trigger 0 float, berapa ratus pip. You punya risk kecil je. You punya risk lebih kurang dalam 30 pip. And price sampai TP dalam 760 pip bang. 760. So kalau you letak satu lot sekali entry ni, kalau kena stop loss sikit je. Tapi kalau kena TP, you ambil kau. Memang banyak lah. Crude oil pun dah turun dah itu tadi. Kalau you tengok video sebelum ni, saya dah bagi tanda-tanda lah, maksudnya dia dah cantik lah, memang dah cantik. InsyaAllah dia boleh turun lah. You ada support kat sini, you ada 2 support sama baris, even ada 3, ada 4 sama baris. So this is totally significant support. Lepas tu dia cocok bawah, dia cocok atas, dia cocok bawah, dia cocok atas. So macam ni time frame besar, you kena cari supply zone. Dekat doji pun sebenarnya supply zone, rally base drop. This is rally base drop, dah trigger dah pun. Dan siapa yang sell kat pucuk sini dah profit. Sama juga dengan silver. Kalau you tukar kat sini, konsep yang sama. You pakai setup ni pun dah cukup profit bang. Cuma nak kena tunggu je lah. Kena tunggu kan. Dekat mana itu dia terjun. Sini you ada 2 support yang sama baris. Support. Saya bagi banyak contoh sebab lepas ni you all kena faham. Kat sini dia break up terus. Tapi kalau you tukar time frame kecil, H1, you akan jumpa a drop base drop. Ni drop base drop. Tempat ni lah kita nak markingkan shadow atas. Shadow atas ni je. Sebab dalam shadow, dalam supply zone, dalam shadow ni adalah supply zone di time frame kecil. H1 you nampak shadow, dia drop base drop, dia king. Tapi kalau you tukar pada M30, you akan jumpa supply zone. Ni pun M30 shadow lagi, M15. Saya kecilkan sikit. Still shadow juga, still king juga. Ini M5 kot dia punya supply zone. Dia macam tu, dia kena tukar sampai you jumpa supply zone kat situ. Dan insyaAllah lah boleh profit lah. Nampak supply zone, pattern yang sama, konsep yang sama. Dan you punya profitability I think is very good. Maksudnya insyaAllah boleh profit. Saya tak garanti yang setup ni profit 100%, tapi boleh bang, boleh. You boleh sebab saya dah test apa semua. Memang insyaAllah you boleh dapat entry pucuk-pucuk.
Lepas tu pandai-pandai lah ambil TP asal biru close ke, whatever dah profit dah close ke, janji boleh entry sharp. Bila entry sharp, kita tak payah floating lama-lama, tak payah nak tunggu floating merah sampai 2 minggu, 3 minggu, sampai 4 minggu. The only thing kita kena cekap. First thing bila saya nak entry, saya akan tukar multi time frame. Cari support, tengok the breakout cantik 50%, tengok pun dah tahu dah 50%. Cari shadow atas. Shadow atas ni adalah dia punya king. King tu nanti kita akan belajar macam mana ciri-ciri king. So you akan dapat tempat-tempat entry yang betul-betul king lah. Saya cakap memang king is king. Saya semenjak saya pakai king ni, alhamdulillah, maksudnya account saya boleh berani lot besar-besar. Kalau dulu saya takut masuk 0.1, masuk 0.1, tapi semenjak saya pakai king, memang tak bagi cara main satu lot, dua lot, macam tu. So cepat sikit kaya. Okey, kita kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.